Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini bukan bilik tidur ustazah, tapi nak share kepada anda homestay yang kami duduk sepanjang malam tadi. InsyaAllah. Sekejap ya, line macam kurang cantik. Nak tunjuk je, ni bilik master dekat atas. Kita intai bilik ayak dia, very nice. And then, kita tutup lampu. Ustazah nak check out dah. Ini ruang di atas, ruang utama. Kita tengok sangat-sangat suasana kampung. Subhanallah, matahari dah mula nak naik waktu duha ni. Okay, kita tinggalkan ruang tamu. Pukul berapa? Ustazah nak gerak 7.30. Cantik. Subhanallah, ruang tamu atas. Ada satu lagi ruang. Kita turun tangga. Ustaz Azwan dah tutup lampu. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru turun tangga dah semput macam mana. Okey, ni ada ruang lagi di bawah. Okey, bilik kedua. Saya pun baru nak tengok bilik kedua. Mana lampu dia? Oh, tu bilik air dia. Kita intai sikit bilik air dia. Okey. Ini bilik kedua. Semua full aircon. Okey. Toto siap nak datang satu bas pun boleh. Okey. Kita tengok bilik ketiga. Oh, bilik ketiga ada 2 katil. Satno semalam dia guna bilik ni. Okey. Ni bilik air ketiga. Bilik ayak ni. Okey, alhamdulillah. Ni 2 katil. Kita tutup lampu. Okey, alhamdulillah. Sayanglah pula nak tinggalkannya. Ni bukan owner homestay. Macam mana Ustaz? Macam mana? Jangan buat lawak Ustaz. Alhamdulillah. Recommended. Apa yang nak duduk sini sangat-sangat direkomendkan. Direkomendedkan. Saya bukan orang putih. Saya tak pandai cakap orang putih. Tak apa. Jangan jadi orang Islam tak pandai baca Quran. Sekian. Ustaz Azwan yang cakap, bukan saya. Okey, semalam kat sini lah kerusi. Mana kerusi dah kena tutup. Tempat Ustazah ceramah. Okey, kalau datang family cantik ni, ada tempat BBQ kat belakang sana. Okey, yang ni doakan sahabat Ustazah mampu siapkan segera. InsyaAllah, kabarnya tengah-tengah ni merancang nak buat kolam swimming pool. Mudah-mudahan. Okey, ni ruang santai-santai kami solat jemaah lah semalam dekat sini. Okey, kita tutup pintu. Tapi kan sahabat, line internet Ustazah punya handphone tak mengizinkan untuk saya baca komen-komen anda, langsung tak ada. Anak Azlina Yusof, agak-agak AV okey tak? Ustazah nak live FJ sambil Ustazah on the way ke Kertih je ni. Sebab kalau tidak, tak ada masa lain. Maka kita pakai kasut Ustazah, kasut yang banyak berjasa ni. Okey. Ustaz Azwan check engine dulu. Okey. Alhamdulillah. Subhanallah. Okey, Ustaz check engine dulu. Kereta yang dah jadi rumah kedua kami ni semalam penuh dengan beg-beg umrah. So sekarang kita dah berjaya naikkan kerusi ni untuk kita tinggikkan beg Ustazah Muzayyanah ni. Pemberian siapa ni? Okey, abang, ada lagi banyak kawasan belakang ni. Belakang tu semalam Ustazah terkejut sangat, tempat menternak lembu. Ini ladang ke apa tak tahu, macam banyak tebu je. Belakang ni semalam banyak sangat lembu. Orang KL nampak lembu pun terkejut, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lembu tu berkeliaran kat belakang ni, dia bebas. Tapi dia tak kacau kita lah. Dia tahulah kawasan dia mana kan. Lepas tu hari tu dia kata ada lembu beranak kat sini. Saya teringin nak tengok lembu beranak. Teruk benar Ustaz Azai. Lembu beranak pun tak pernah tengok. Baby lembu pun tak pernah tengok, bayangkan. Masya Allah, Masya Allah.
Harap-harap lain memberi kerjasama untuk kita teruskan membaca Fasabrun Jamil. Masya Allah, indahnya langit yang membiru kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi saya tak boleh tengok komen anda. Saya rasa mungkin sebab lain tak comel. Lepas tu saya harap ia tak putus untuk kita baca Fasabrun Jamil sebaik Ustazah bergerak. Okey Ustaz, insya-Allah kereta dalam keadaan selamat. Okey. Ui. Ada kunci. Kita punya kepok leko dah buat masuk. Awak suara macam serak sebab saya tak minum ayak lagi daripada pagi. Kita tengoklah sampai dekat Darul Fawaz Kertih pukul berapa untuk okey, Ustaz nak masuk. Sekejap kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abang call tis sekejap, dia duduk. Call sayang. Oh dah. Oh dah call BD. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Ejak mana pula kitab Fasabrun Jamil saya tadi? Okey. Kita nak ambil Fasabrun Jamil. Di sini. Lepas tu Ustazah ada kuliah. Sekejap dah tutup. Terlupa satu lagi. Suat darah. Masya Allah. Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad. Dua. Pokok putih hijau. Pokok leko. Saya ingat yang pokok leko. Kita nak putih hijau kan? Pokok leko pun nak ni. Okey. Kek buah. Mana tadi Ustazah nak ambil? Okey, kitab di balik tabir kematian. Preparation. Ya Allah, kitab benda koyak-koyak dah macam mana. Sekejap sahabat-sahabat. Kita nak start Fasabrun Jamil sebaik Ustazah meninggalkan Kuala Terengganu. Saya ingatkan yang tu. Hijau tu pikai. Buka belakang tak boleh buat. Okey, sekejap. Tak sini. Tak apa sebab dia burn. Kita nak sampai Kertih. Yang nak bawa balik KL nanti masuk dalam bekal putih tu. Tong boleh KL? Tong tu boleh bawa balik KL. Yang kecil ni boleh KL tak? Letak satu tu je yang besar tu bawa balik KL. Yang dua ni tinggal dekat GFK sini. Kita nak makan keropok leko dengan anak-anak tahfiz lagi. Tak boleh nak bawa banyak lah sayang-sayang sebab banyak sangat nak singgah. Okey. Ya, tak apa. Tak apa. Asalkan ada lapik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Kita nak tinggalkan homestay ini sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi kami dapat bertemu beberapa orang sahabat Latahzan terdekat. Saya belum boleh baca komen sebab mungkin subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap kita pasang tali pinggang kelida gelap. Sekejap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita ready nak bergerak. Banyak yang belum siap sebab sangat-sangat baru di sini. Baru minggu lah, belum sebulan lagi. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak bergerak. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga perjalanan kita, jaga ukhuwah kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Ustazah nak mulakan kuliah pengajian kita sampai pada muka surat 88. Okey, muka surat 88. Sahabat-sahabat la tahzan yang dah biasa dengan Ustazah bila Ustazah dalam permusafiran, masih ada mood merdeka kat sini. Ni kalau angin syok ni merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahumma salli ala Muhammad. Semua komen Ustazah tak boleh baca lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak tahu pasal apa. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan cari air daripada bangkit tidur tadi, tak buka air lagi. Okey, kita minum air sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Serak suara. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat la tahzan. Cap barulah kita boleh tengok muka. Tudung minta ampun tak tengok cermin tadi. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bergerak daripada Kuala Terengganu menuju ke Kerteh, Tahfiz Darul Fawaz. Ada agihan jubah baru untuk anak-anak, untuk uniform setahun mereka. Ada interview anak baru yang akan datang, insya-Allah. Ada kuliah kitab di balik tabir kematian jam 9.30 pagi. InsyaAllah beberapa orang sahabat la tahzan Kerteh join kita sama. Subhanallah. Moga Allah redha, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Inilah dia hasil yang belum sampai 24 jam. Ustazah bersama-sama berkat doa anda semua, insya-Allah Allah bagi selamat sampai ke KL semula pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Malam ni ada kursus umrah dalam talian pula, sebab tu kena sampai sebelum maghrib. Dan Ustaz Azwan nak balik ke Kulim pula pada malam ni untuk mohon restu daripada ayahnya nak berangkat ke Baitullahil Haram beberapa hari saja lagi. Di sini alamak ada anggur baby. Kat mana anggur baby ni? Okey. Muka surat berapa? Muka surat muka surat 88 mananya pula sekat. Muka surat berapa ya kita? Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Semalam kita sampai muka surat 23.
Muka surat 23. Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca sikit. Sahabat-sahabat La Tahzan minta maaf, saya tak tahu kenapa saya tak boleh tengok komen. Hanya pemberi-pemberi stas punya nama sahaja. Haslina Abdul Majid, Nuridah Abdul, Ruhayah Kayat. Pemberi-pemberi stas namanya ada. Minta maaf sangat-sangat. Okey. Jadi Ustazah tak boleh sebut nama satu persatu. Mungkin sebab line kurang ke macam mana, saya pun tak pasti. Sekejap kita testing dulu. Testing. Okay, dapat tak Ustazah punya komen tu? Testing. Tapi komen-komen orang lain tak dapat. Pasal apa tak tahu. Harap-harap audio dan video okey lah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak baca kitab La Tahzan Fasabrun Jamil. Okay, mungkin masa tak panjang. Ustazah nak teman Ustaz drive, lepas tu nak sampai ke Darul Fawaz Kertih. Sementara tu sebab sampai di Kertih, Ustazah akan mengajar kuliah wajib Ustazah hari Selasa. Penganjurnya Masjid Al-Mardiyah, online. Hari ni tak dapat hadir. Maka kita buat apa ni, subhanallah. Harap-harap okey insya-Allah. Baik. Kita sambung. Semalam sangat-sangat deep. AV semua okey. AV semua okey. Siapa tu? Kak Yanti respon melalui Ustaz Azwan. Dia WhatsApp Ustaz Azwan. Kesian kot tengok Ustazah, AV okey ke tak, tapi satu nama pun tak ada. Satu nama pun tak naik. Yang ada cuma pemberi-pemberi star. Ke Facebook yang buat macam gini ni. Facebook, siapa bagi star kita naikkan nama dia. Kod lah macam tu kan. Naughty Facebook ni tahu. Masya Allah, tabarakallah. Okey, nama yang bagi star Yusmarianti Yusof, Ruhayah Kayat, Nuridah Abdul ni ada. Okey, Ustazah teruskan saja. Sahabat-sahabat, muka surat 23, perenggan yang ketiga lah. Ingatkah kita kisah Fir'aun yang Allah tenggelamkannya? Muka berbelang-belang ni sebab cahaya lah. Okey. Kejut dan okey. Ingatkah kita kisah Fir'aun yang Allah tenggelamkannya? Ketika hampir mati, baru dia mengakui Allah itu wujud dan berkuasa. Kalau sahabat-sahabat baca buku Wanita Syurga atau Bidadari Syurga atau Wanita Dunia, yang mana lebih utama, ada perbahasan tentang Fir'aun ni sebenarnya bertaubat ke tidak. Sebab macam-macam syarah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada yang kata hampa duk pandai-pandai kata Fir'aun laknatullah lah. Sebenarnya Fir'aun tu bertaubat sebelum mati. Persoalannya, bagaimana perbahasan dalam agama mengatakan taubatnya Fir'aun tu diterima ke tidak? Sebab apa? Sebab dah terlampau-lampau dah. Ingatkah kita kisah Fir'aun yang Allah tenggelamkannya? Kita hampir mati. Ketika hampir mati, baru dia mengaku ya Allah itu wujud dan berkuasa. Nyawa dah berada di kerongkongan, memang dah nak habis dah. Namun kerana dia sudah terlanjur membuat Allah murka, maka taubatnya pun tiada guna. Silakan untuk rujuk lagi sahabat-sahabat. Air laut juga membenamkan Fir'aun dengan pasukannya. Ingatkah kita? Itu sebab bila cerita Fir'aun ni, kadang-kadang kawan-kawan, sahabat-sahabat mengadu pada Ustazah hal-hal suami. Ustazah dah tak tahu nak nasihat apa sahabat-sahabat sebab dah terlampau banyak sangat hal-hal macam ni. Jadi Ustazah cuma cakap, ada tak suami kita ni lebih jahat daripada Fir'aun? Oh tak adalah Ustazah, baik sikit lah daripada Fir'aun. Kalau dah baik, insya-Allah kita ada jalan untuk bantu lagi, membetulkan lagi. Sebab kita nak ubah dia susah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita ubah diri kita seteguh Asia. Ketika Ustazah berada di Kedah, ada satu masjid yang minta Ustazah bagi tajuk mencontohi Asia lah. Lepas tu Ustazah cakap, saya bukan orang alim untuk bercerita panjang tentang Asia ni, tapi sabarnya Asia menjadi isteri Fir'aun, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak terkatalah para isteri kalau kata saya tak sabar dah ni Ustazah. Tak ada contoh lain sahabat-sahabat, hanyalah Asia yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita nak ambil pelajaran-pelajaran begini. Jadi dalam bicara santai Ustazah Zai untuk bab apakah itu berputus asa, Ustazah ambil contoh-contoh dalam Quran ni walaupun seciput macam ni lah. Ada ke bahasa Dewan Bahasa? Semalam ada salah satu komen cakap, bahasa Ustazah Zai kalau berceramah Dewan Bahasa pun marah.
Oh, ni bukan nak cerita pasal Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka buat kerja dia sangat tip-top elok. Ustazah pun bukan nak mengajar karangan bahasa Melayu. Ustazah nak mengajar santai-santai je. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta maaf kepada guru-guru bahasa Melayu kita. Bukan nak merosakkan bahasa, okey? Ingatkah kita kisah Nabi Nuh alaihissalam yang diejek kerana membuat bahtera di tengah-tengah cerah siang, yang menurut para kaum Bani Rasib mustahil akan datang banjir. Namun akhirnya semua keraguan mereka Allah jawab dengan menghamburkan air dari tanah sehingga terjadi banjir yang besar, menenggelamkan semuanya. Nabi Nuh alaihissalam tidak dapat membawa anak dan isterinya naik ke bahtera. Kerana apa? Sebab ketegaknya isteri dengan anak. Jadi kalau kita kata, Ustazah, suami saya ni, apa dia Ustaz? Sebab isteri saya ketegak sangat, suami saya ketegak, anak-anak saya ketegak sangat. Hang duk ingat isteri hang, suami hang, anak-anak hang yang ketegak. Ni ada orang yang jauh lebih ketegak lagi. Siapakah? Isteri dan anak Nabi Nuh. Jadi kita diuji, sahabat-sahabat. Jangan pernah melampau-lampau dalam berkeluh kesah, mengeluh-ngeluh. Sebab para rasul yang dijamin syurga telah melaluinya lebih dahsyat daripada kita. Keluarga sendiri, orang terapat sendiri, isterinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh tak mau ikut Nabi Nuh naik ke atas bahtera. Kerana kedua-duanya kafir. So Nabi Nuh nak selamatkan macam mana? Sebab tu ketika ini kita doakan kita punya sahabat-sahabat Rusa Gunting, siapa sahaja kan yang sahabat-sahabat kita yang kembali kepada fitrah, mengucap syahadah, masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Tengok Rosa Gunting kita sampai boleh tulis nota. Dulu saya tak faham semua ni. Sekarang bila dah belajar saya faham. Saya dah tak menyalah-nyalahkan Allah. Kita doakan keluarga mereka juga semua boleh bersyahadah. Ramai ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustaz dengan Ustazah sekarang terlibat dengan jaringan harmoni. Yang Masya Allah membantu para mu'allaf kita untuk terus menggerakkan kerja-kerja dakwah di bumi Johor lah khususnya. Jadi kita rasa seronok walaupun selama ni Ustazah tak ada kepandaian, tak ada peluang sebenarnya untuk benda-benda macam tu. Tapi bila asbab latahzan, sahabat-sahabat, kita boleh bekerja sama, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk membugarkan lagi kerja-kerja dakwah di seluruh Malaysia. Ustaz Azwan pandang pasal apa? Sekejap Ustaz Azwan tepuk dahi. Dahi yang tak ada rambut. Sebab apa? Ustaz dia suka gelak kat Ustazah. Bila bahasa tu dia tak pernah guna. Contoh kan, membugarkan. Dia giling kepala. Nanti Ustaz nak cakap, tak boleh ke cakap biasa-biasa? Kan, maknanya dia susah-susah nak cakap macam tu. Ada je bahasa yang senang. Tapi jangan risau, Ustaz pun dah tertiru-tiru dah bahasa Ustazah Zai. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sekalipun tak syok lah tak boleh nak baca komen anda ni. Awak jadi lagu ni, pemberi-pemberi star je ada. Salamah Osman, Suhaila, Masya Allah, Ana Azlina, Masya Allah. Macam nak ada dah ni. Testing. Tak ada. Dia pemberi star je. Rohana Samsuri, Suhaila Seman. Yang lain semua komen Ustazah tak boleh baca. Why? Tell me why. Okay. Sekalipun Nabi Nuh memohon bersungguh-sungguh kepada Allah. Ustaz nak isi minyak. Okey. Sekalipun, biasalah kalau kita live dalam kereta gini lah, banyak sangat gangguannya. Tak apalah, masih bersyukur pada Allah. Saya tak dapat bayangkan kalau live dalam kereta, tiba-tiba kat belakang tu anak-anak kecil. Umi. Kan jenuh. Hampa tak boleh nak live dah. Okey, hari ni Ustazah Zai nak meraihkan anda sebab tengok-tengok rasanya memang tak dan lah untuk Ustazah live latahzan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kecuali dalam kereta macam ni. Latahzan fasabrun jamil. Nabi Nuh alaihissalam tidak dapat membawa anak dan isterinya naik bahtera kerana kedua-duanya kafir. Sekalipun Nabi Nuh memohon bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyelamatkan mereka. Nabi Nuh berdoa sungguh-sungguh untuk menyelamatkan isteri dan anaknya, walaupun isteri dan anaknya tak nak ikut naik ke bahtera. Ibarat bahasa kita, Ustazah, macam mana jahat pun suami saya tetap doakan dia.
Ustazah macam mana degil anak saya tetap doakan dia. Tidak ada nafas saya tanpa doa untuk anak-anak. Ramaikan ibu-ibu yang macam tu. Tahniah ibu-ibu yang istiqamah dalam doa-doa yang ikhlas. Doa anda tidak pernah sia-sia, percayalah. Tapi macam sia-sia je Ustazah, umur saya dah 70 tahun. Anak saya masih ketegak lagu tu lah. Ibu, kita bukan memegang dunia. Kita juga tidak memegang akhirat. Masa lepas kita dah serahkan. Dah takkan berulang kembali. Masa depan kita tak pernah tahu. Mungkin masa depan kita ini, Masya Allah, asbab doa-doa kita yang hari ini, kita berdoa penuh ikhlas, Allah yang pegang masa depan kita. Allah akan kata, nah, inilah doa daripada Kak Ayah Gaus. Terus 530 stars dia bagi. Salah tekan ke apa ni Kak Ayah Gaus? Orang yang hantar stars Zainab Osman, Cik Kam. Boleh saya baca namanya? Ke ada setting lari ya? Sekejap yang saya cuba. Pasal apa tak boleh? Tak syok lah. Kita tak nak baca nama yang bagi star je. Kita nak baca nama semua orang. Pasal apa tak boleh? Star-star ni macam mana nak buang? Dah 1000 orang ke? Masya Allah. Nasalina bagi love ni muncul pula. Langsung tak jalan dah komen dia. Tak apa lah, yang penting Ustazah mengajar ya. Tak apa lah, ni bahasa orang Terengganu. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Nuh memohon bersungguh-sungguh kepada Allah supaya menyelamatkan mereka, isteri dan anaknya. Sebab bila dia dah termasuk di kalangan orang kafir, doanya Allah dah tak terima sahabat. Tapi kita bukan kafir. Anak kita, suami kita bukan kafir. Sahabat-sahabat, insya-Allah doa kita masih diterima oleh Allah. Maksudnya kita berdoa, anak kita masih bersyahadah, suami kita masih bersyahadah. Begitu juga dengan isteri kita. Terus-terusan berdoa, mungkin selepas kematian kita, Allah nak tunjukkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, hasil istiqamah doa kita yang ikhlas, ada perubahan dalam hidup mereka. Jadi bila ada perubahan, kita nak sebut macam mana lagi? Keuntungan tu balik kepada siapa? Balik kepada kita yang sentiasa mendoakan. Terima kasih Aminah binti Hasan, Naku, semua yang bagi star nama dia naik. Tapi yang tak bagi star saya tak boleh sebut nama. Tak apa kita teruskan. Sahabat-sahabat, sekalipun Nabi Nuh memohon bersungguh-sungguh kepada Allah supaya menyelamatkan mereka, tempoh taubat sudah tamat. Tempoh taubat sudah tamat. Ya Allah. Sampai bila Allah nak tunggu kita bertaubat ni? Sampai nyawa berada di kerongkongan. Sampai nyawa berada di kerongkongan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila dah nyawa berada di kerongkongan seperti Fir'aun, Masya Allah, Allah tak terima. Sampailah Nabi Nuh nak memanggil isteri dan anaknya, tempoh taubat sudah tamat. Tempoh taubat sudah tamat. Okey, Ustaz dah masuk highway. Maka tidak adalah sarapan untuk kami sebab memilih sendiri untuk kita lalu Plaza. Betul. Okey, jadi Ustaz kata sempat sarapan sebab nampaknya sampai dekat Kertih pukul 9 pagi. Kelas saya 9.30. Okey, jadi daripada sebenarnya sahabat kami dekat Kuala Terengganu nak ajak sarapan, nak ni, biasalah dia tetamu kan. Kami yang takut sampai ke Kertih lambat sebab saya ada komitmen untuk kuliah 9.30 pagi. Okey, sahabat-sahabat saya semuanya baik-baik. Jangan hang podok kata, "Ih, depa ni tak bagi sarapan kat Ustazah." Nak kenal Ustazah, depa ni terlebih bagi makan kat Ustazah. Ustazah dengan Ustaz je yang takut tak sempat. Okey, sebab kita duk ingat kalau pagi-pagi macam ni, macam kat KL kan, takut jam lah apa semua. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita teruskan. Bukan waktunya lagi memohon keampunan. Sebaliknya itu adalah waktu yang tepat bagi menunjukkan kewujudannya sebagai Tuhan semesta alam yang maha berkuasa di muka bumi. Allah cuma nak bagi tahu depa, hang mati juga kan akhirnya. Hang ditenggelamkan oleh lautan kan. Apa lagi kudrat, apa lagi kuasa hang lah ni. Hang ingat istana hang yang emas dan perak tu, bertatahkan berlian tu boleh menyelamatkan hang. Isteri Nabi Nuh dengan ketegak dia tu ingat boleh selamatkan. Tak. Allah sekadar nak menunjukkan kekuasaannya. Subhanallah. Ingatlah sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Nabi Yunus pula. Tadi Nabi Musa bersama dengan Fir'aun, Nabi Nuh alaihissalam yang diuji dengan isteri dan anak-anaknya. Ustazah tulis pula kat sini, ingatlah juga kita pada kisah Nabi Yunus alaihissalam yang Allah beri peringatan melalui peristiwa dimakan oleh ikan paus, ikan nun. Namun tidak lama Nabi Yunus akhirnya menyedari kesalahannya, yakni terlalu mudah menyerah kalah dalam mengajak kaumnya taat pada perintah Allah. Nabi Yunus meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan itu. Nabi Yunus punya kisah ni diringkaskan cerita, dia macam merajuk dengan kaumnya sendiri, sahabat-sahabat. Terima kasih Sa'diah Sapi'i. Semoga Allah permudahkan urusan ustaz dan ustazah. Amin. Ha, tengok. Tak bang, dia bagi star, maka kita boleh baca dia punya komen. Jadi semua yang star. Kesimpulannya kena bagi star. Ustaz kata kesimpulannya kena bagi star. Masalahnya bukan orang tak nak bagi star, orang tak tahu cara, betul kan? Saya pun tak tahu cara. Saya pun tak tahulah sahabat Facebook ni. Kami ustazah baca semua sebenarnya, tapi yang bagi star ni ada. Allah, I miss you all. Semua rindu nak sebut nama tapi tak boleh nak baca. Okey, teruskan lagi. Nabi Yunus ni kisah ringkas dia, Allah Subhanahu Wa Taala utus dia untuk kerja-kerja dakwah, tapi dia macam penat. Contohlah kalau kita kaitkan dengan pendakwah sekarang. Penatlah aku datang kat situ. Abang tahu tak, saya ceramah tadi 10 orang je. Saya harap 100 orang yang datang. Contoh, tanya-tanya Ustaz Azwan, pernah ke Ustaz Azai macam tu Ustaz? Ustaz sengih pasal apa? Ustaz pernah ke Ustaz Azai? Tara orang Kedah kata kan, Tara tak buat pengumuman pun 100 orang. Kalau buat pengumuman tak tahulah. Macam komplain je. Semalam tu kami tak umum sangat. Ustaz Azwan kata, Ustaz Azai cakap dengan seorang pun macam tu, cakap dengan 1000 orang pun macam tu. Masya Allah. Jadi kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak merajuk pasal apa kalau kita tahu kita buat satu-satu tu untuk Allah. Kan sedihlah. Aku ingat aku datang masjid ni ada nasi biryani kambing. Rupa Ustaz gelap. Aku dapat karipap. Sekali dapat apa Ustaz? Karipap dengan kuih dalam. Ustaz pasal La in syakartum la azidannakum. apa Ustaz? La in syakartum la azidannakum. Apa yang ada makan aja. Sekarang timbalan penceramah tak pakai kopiah. Timbalan penceramah nampak kulit kepala, rambut tak nampak. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam ni lah siapa orang-orang baru bila layan Ustazah live sedang dalam perjalanan. Sebab kalau tak, bayangkan saya sampai rumah nanti malam terus nak buat kursus umrah, jadi takkan sempat lah bersama dengan Fasabrun Jamil. Minta maaf ya sahabat-sahabat. Ni mesti syok kalau dapat baca komen anda, tapi saya tak boleh baca. Like je, love je keluar, tapi tak boleh baca komen langsung. Okey sahabat-sahabat, Nabi Yunus alaihissalam dia macam merajuk, macam aku dah buat macam-macam dah tapi mereka ni tak mau ikut aku. Cerita dia panjang lah, tapi lebih kurang macam tu. Jadi menginsafkan dan menjadi contoh kepada kita. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Suzy buang bagi star 50. Assalamualaikum Ustazah. Nak juga Ustazah sebut nama, semoga dipermudahkan. Ini betul-betul teknik Ustaz Azwan ni. Kalau nak sebut nama bagi star, sabar je lah. Nur Siti. Subhanallah, lawak sungguhlah Facebook ni. Saya tak perintahkan dia macam ni sahabat-sahabat. Okey, jadi Allah Subhanahu Wa Taala telankan Nabi Yunus, arahkan ikan yang besar di dalam lautan untuk menelan Nabi Yunus. Tapi kan sirah daripada kisah Nabi Yunus ni sangat menginsafkan Ustazah Zai. Sebab kita fikir balik macam ni, Nabi Yunus dalam perut ikan nun, dia tak menjerit-jerit, tolong keluarkan aku dari sini. Tak ada. Dia banyak berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maksudnya sahabat-sahabat, dia tak ada pun kata matilah aku ya Allah duduk dalam ni.
Dia tak ada memaksa-maksa Allah untuk keluarkan, tapi dia banyak memuji-muji Allah. Dia menginsafi, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, subhanak, engkau maha suci. Kita memuji Allah dan mengakui kezaliman diri sendiri. Sebab Allah suruh dia buat apa? Dia tak nak ikut, dia tak nak akur. Adakah Nabi Yunus jahat? Adakah peristiwa yang berlaku kepada Nabi Adam itu jahatnya seorang rasul? Tak. Allah nak bagi contoh, semua manusia boleh buat silap, tetapi yang Allah murka dah buat silap tak nak kembali kepada dia. Sebab tu Allah suruh kita kembali dalam taubat kita, sahabat-sahabat. Muka Ustazah dah makin gelap, so kita ikut jalan. Okay, kita dengar highway ni pula, dengar highway. Tengok highway lah pula Allahumma salli ala Muhammad. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Wan Murni, Saniza Ahmad Satari, Zamzarina, Sentuhan Jemari Sabah, terima kasih atas bintang-bintangnya. Saya hanya boleh nama yang memberi bintang dibaca. Bukan saya hendak begitu, tapi Facebook ni tak tahu pasal apa. Okey sahabat-sahabat, perlukah kita menunggu Allah berikan azab dahulu supaya kita mampu peka kemudiannya? Mampukah kita kembali bersemangat dalam menjalani hidup? Mampukah kita bangkit kembali meraih segala yang kita cita-citakan? Perlukah Allah terbitkan matahari dari barat dahulu supaya selepas itu kita sedar sikap mudah berputus asa sama sekali tidak untung. Sikap mudah berputus asa sama sekali tidak untung. Sahabat-sahabat, sebenarnya saya terlupa nak pakai mic. Mic ada dekat beg yang paling bawah. Kalau tidak, mesti saya tak menjerit macam ni. Saya terpaksa menjerit sikit sebab suara angin kot. Ustaz bawa laju kot. Tengok komen kat abang. Oh, tak apa. Yang peliknya handphone Ustaz Azwan boleh pula komen. Tak bang, yang komen tu dia bagi, dia komen dekat handphone abang tu pun sebab orang yang bagi star. Abang perasan tak star kat bawah tu? Dekat yang minta. Okey. Boleh. Sekejap. Okey Ustaz, boleh insya-Allah. Tak apa abang fokus drive je. Ustaz tahu yang Ustazah tak selesa kalau tak sebut nama kawan-kawan yang bagi komen. Tak apa. Ustazah fokuskan kuliah, tak apa. Abang drive je. Tak apa. Kalau saya yang baca kat situ, macam mana saya nak tengok kitab? Okey. Baik, perlukah kita menunggu ni tak kan? Sahabat, fasabrun jamil, muka surat ni dia nak bagi tahu kita nak tunggu dibegitukan dulu ke baru kita nak bertaubat? Ya Allah, saya terkenang kalau saya bawa rombongan ke Aceh kan, tengok kesan-kesan tsunami, saya akan cakap dengan jemaah, kita ni orang Malaysia nak disunamikan dulu ke baru jadi macam orang Aceh? Betul-betul semua perempuannya menutup aurat. Sahabat-sahabat, ada polis syariah yang pakai ketat-ketat ditegur, yang lepak-lepak kat tepi pantai dekat nak maghrib disuruh balik. Mereka ada polis syariah. Mereka ada solat berjemaah tiap waktu hampir penuh. Restoran-restoran kebanyakannya, kalau fasa dululah, sekarang katanya macam dah tong-teng balik dah. Okay, jadi awal-awal dulu bila kami bawa rehlah ke Aceh, restoran tu tutup bila waktu solat. Kenapa? Sebab semua pekerja bersolat jemaah di dalam ruang restoran mereka tu. Jadi kami pengunjung kena duduk dalam bas. Kita tak boleh turun lagi Ustazah sebab pekerjanya semua solat berjemaah. Sebab hasil daripada tsunami. Adakah kita mahu dibegitukan setelah ratusan ribu saudara-saudara kita di Aceh, sahabat-sahabat kita sangka baik kepada Allah, sedang ditarbiah oleh Allah? Bukan kita padan mukakan. Sebab di kalangan yang terkorban itu pun ada orang-orang soleh yang insya-Allah disyurgakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tapi maksudnya kita sanggup ke tengok digulung oleh ombak begitu? Semoga tak pernah berlaku pada kita dan zuriat keturunan kita. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kisah daripada Nabi Nuh, kisah daripada Nabi Musa, kisah daripada Nabi Yunus, semua ni ada dalam Quran. Kalau kita ambil pelajaran-pelajaran daripada Al-Quran, subhanallah sahabat-sahabat, akan menghidupkan hati-hati kita yang dah lama mati. Akan menghidupkan hati kita yang insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan hidupnya hati ini sentiasa kita bersemangat untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Ketahuilah sahabat,
Setiap kegagalan yang mendatangi kita bukan menunjukkan yang Allah membenci kita. Sebaliknya itu sebagai pembuktian betapa Allah menyayangi kita. Sekejap cantiklah pemandangan. Subhanallah. Okey. Tengok muka Ustazah belang-belang hitam. Baik anda tengok jalan. Ini kalau baca komen mesti ada yang kata nak tengok jalan, nak tengok Ustazah juga. Mesti ada katanya. Tapi saya jadi macam pelik, muka saya berbelang-belang sebab cahaya. Kita tengok jalan ya. Okey. Ketahuilah sahabat, setiap kegagalan yang mendatangi kita bukan menunjukkan yang Allah membenci kita. Sebaliknya itu sebagai pembuktian betapa Allah menyayangi kita. Setiap kali kita merancang dan berakhir dengan kegagalan, bukankah itu tandanya Allah sedang mengiringi kita menuju ke jalan takdir yang Dia rancangkan? Jalan yang pastinya jauh lebih menakjubkan berbanding dengan yang kita sangkakan. Seharusnya kita bersyukur selepas mengetahui ini, bukan menyangkal dan merungut dengan tidak menerimanya. Sahabat-sahabat Latahzan yang saya sayang kerana Allah, malam tadi antara yang mengejutkan, kalau anda baca Facebook saya, anda tahulah dah cerita. Ustazah dipeluk dengan sungguh-sungguh dengan air mata oleh seorang makcik yang sampai orang pertama. Ustaz Azwan belum turun lagi daripada bilik. Pukul 7 dia sampai. Dia kata, Ustazah, makcik tak sangka lah boleh jumpa Ustazah. Gitulah kan. Ya, saya pun, siapa makcik ni? Makcik tak ada Facebook, tapi makcik pakai Facebook suami makcik. Tak pandai nak komen-komen, tak reti macam itulah kan bahasa dia. Jap tunjuk muka dia, jap tunjuk muka sikit. Nak komen-komen. Okey, tak apalah cik. Jadi kita tak tahu nama Facebook dia. Dia suruh panggil Cik Noh sahaja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi anak dia pun kata, cucu dia pun kata, nenek dia ni asyik duk tengok Latahzan. Bukan sahaja pada pagi waktu live, tapi kadang-kadang sebelum tidur. Sampaikan anak dia kata tertidur dengan handphone tu, duk ulang-ulang Latahzan. Sahabat-sahabat tahu, pada awal PKP bukan sebab dia COVID. Kita boleh. Ini okey lah. Okey dah kembali. Masya Allah, ampun. Ustaz kata Allah bagi Ustazah peluang sembang dengan Ustaz. Tapi tak boleh baca juga. Kasih Ummu Kauthar. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat dalam perjalanan pergi dan balik. Amin. Terus hilang yang ramai tadi, tak apa. Allah tahu Ustazah nak sampaikan kepada anda. Yang paling penting Allah tahu. Soal Ustazah baca nama ke tidak, viewers makin lari ke tidak, itu tak penting sahabat-sahabat. Baca nama. Yang penting dengar kuliah. Baca nama. Hampir Ustaz kata tak penting pun baca nama, yang penting dengar kuliah. Dush Ustaz memang. Ya Allah, deep. Apa dia Ustaz? Ilmu pada kuliah, bukan pada nama. Harap maklum, sekian dimaklumkan. Sekian dimaklumkan. Bukan nak baca nama, tapi pada ilmu. Okey, tu bebelan orang yang nak pergi Mekah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sahabat, kita perlu tahu, bukannya Allah tidak tahu kesukaran hidup kita. Salah. Muka surat 24. Ketahuilah sahabat, setiap kegagalan yang mendatangi kita bukan menunjukkan yang Allah membenci kita. Sebaliknya itu sebagai pembuktian betapa Allah menyayangi kita. Setiap kali kita merancang dan berakhir dengan kegagalan, bukankah itu tandanya Allah sedang mengiringi kita menuju ke jalan takdir yang Dia rancangkan? Masya Allah, sangat sahih sahabat. Semalam Ustazah pun cakap, kita plan A, Allah bagi B. Rupanya untuk sampai kepada A itu semula, Allah jumpakan kita dengan macam-macam. Subhanallah, dalam hidup ni percayalah, Allah tangguh sesuatu, sebenarnya Allah nak jumpakan kita dengan sesuatu. Ustazah selalu bagi satu analogi macam ni. Kita membaca satu buku yang ada 100 muka surat. Tiba-tiba sampai muka surat 10, kita kata malas lah nak baca. Kenapa?
Kenapa hang malas nak baca? Malaslah. Putus asa, kecewa. Aku ingatkan best sangat buku ni, tak best ha. Hang takkan jumpa sesuatu seandainya hang tak habiskan baca. Jadi, suka tak suka, cuba habiskan baca dulu. Sebab itu, dalam Islam, istiqamah ni sangat penting. Ustazah selalu nasihat anak-anak muda yang tak sabar. Tak sabar sahabat kami menguruskan tahfiz kan. Biasa je kadang-kadang dah dapat 13 juzuk. Sayang, berhenti. Memanglah nak jadi Al-Hafiz, Hafizah ni pilihan Allah. Tapi bila kita bagi nasihat, bosan lah, tak nak lah, itu biasa. Jadi Ustazah cakap macam ni, stres lah, tak boleh masuk nak hafal. Habis tu awak boleh dapat sampai 13 juzuk ni, apa cerita? Siapa yang tolong? Allah. Jadi perlu bersabar je untuk dapatkan 30 juzuk. Sahabat, kita nak sebut macam gini. Kalau buku yang 100 muka surat, awak baca 10 muka surat saja, awak dah berhenti, awak tak akan jumpa manfaat pada muka surat ke-20, ke-30 sampai ke muka surat 100. Kita kena teruskan kehidupan kita. Cantik sahabat-sahabat, Gunung Ganang, Masya Allah dengan kabus. Jadi kalau budak yang malas nak belajar, belajar sampai SPM je, sayanglah, bukan tak bagus, tapi peluang belajar tu ada. Kamu akan bertemu macam-macam dekat diploma, peringkat degree. Memang kadang-kadang dah habis degree tak dapat kerja yang kita nak tu pun. Tapi sebenarnya kita berjumpa macam-macam. Jadi jangan awal-awal kita dah tarik handbrake. Jangan awal-awal kita dah putus asa. Kita nak jumpa banyak lagi dalam hidup ni. Masya Allah, tabarakallah. Kita sambung. Sahabat, kamu perlu tahu, bukannya Allah tidak tahu kesukaran hidup kita. Bukannya Allah tidak faham betapa rumitnya kita bertahan dalam setiap hari kita. Bukannya Allah tidak mengerti perasaan kita ni sebenarnya. Setiap kali kita dihimpit kesukaran, dihampiri begitu banyak ujian, itu bukannya Allah membenci kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa mengawasi kita secara langsung. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita secara langsung. Tetapi mengapa Allah seakan-akan tidak mahu menolong kita? Ni 100% tulisan Ustazah, sahabat. Anda keluar balik. Maaf ya sahabat-sahabat dirahmati Allah, hilang sekejap tengok keadaan jalan ni lah. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengapa Allah seakan-akan tidak mahu menolong kita? Kita tak sedar, mungkin kerana dosa kita, mungkin cinta kita kepada dunia melampau-lampau, sehingga seakan-akan yang kita nampak hanyalah Allah tidak peduli pada setiap kesakitan yang sedang kita alami. Seolah-olah Allah tidak peduli pada kesukaran yang sedang kita lalui. Seolah-olah sebenarnya Allah sangat peduli. Allah sangat peduli mengatasi kepedulian mak ayah kita kepada kita. Ustaz, kenapa Ustaz pandang? Kepedulian. Ustaz banyak belajar bahasa Ustazah saya hari ni. Okey, bukankah bumi yang kita pijak ini sekadar dunia? Namun, mengapakah bersungguh-sungguh kita buru? Kita cari, kita pertahankan. Ya Allah Tuhan, deep lah sahabat. Saya menulis, saya baca balik, saya terasa. Serius saya terasa. Nanti bila Ustazah ada masa, Ustazah akan baca balik komen-komen anda. Teruskan komen walaupun Ustazah tak boleh nak baca komen anda. Bahkan kita mengabaikan penciptanya. Bukankah hakikat yang kita tuju adalah akhirat? Namun mengapakah kita bertindak segagah ini? Seakan-akan tidak akan bertemu dengan kematiankah? Allahu Akbar. Tati Yasin 100 stars, thank you. Ataukah bekal kita sudah cukup bertemu sang pemilik keabadian? Cukup tak bekal kita nak bertemu dengan pemilik sang keabadian? Masya Allah. Ustaz boleh Pemilik yang abadi. Apa Ustaz? Pemilik yang abadi kan senang faham. Ustazah peduli sang keabadian. Sang keabadian. Macam tu lah, gaduh je hari-hari sahabat-sahabat.
Sedarlah sahabat, Ustazah hanya ingin mengingatkan berputus asa itu tiada gunanya. Hanya membuang waktu, sia-sia, menyakiti diri sendiri. Perlu kita tahu, kita berhak meraih semua mimpi yang kita dambakan selama ini. Kita berhak memperjuangkan hidup kita. Kita berhak meraih segala cita-cita yang sungguh indah itu. Betul kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Semua kita punya cita-cita. Semua kita punya cita-cita. Anda berhak untuk meraihnya. Yang penting jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ustazah habiskan sikit saja lagi. Besok di dinding hijau putih kita sambung bahagian 2. Tahniah, anda dah nak berpindah kepada bahagian 2. Hasil istiqamah anda beberapa hari ini, Masya Allah. Kita berhak memperjuangkan masa depan kita. Sesiapa pun berhak menjadi apa-apa yang dia mahukan. Kita layak memperoleh segala bentuk kasih dan cinta. Kita layak memperoleh segala yang kita inginkan. Kita layak memperoleh segala yang dipersembahkan oleh dunia. Jangan patah semangat. Jangan mudah menyerah begitu saja. Terasa macam membaca sajak lah pula. Okey. Jadi sahabat-sahabat, betul lah. Kita tak boleh kata untungnya dia macam tu. Kita pun berhak. Sahabat-sahabat, sharing sebab Ustazah sayang anda kerana Allah. Ketika zaman kecil-kecilnya Ustazah sampai remaja, hatta duduk di rumah setenggan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, duduk di rumah setenggan. Kadang-kadang ada peristiwa menyedihkan. Kita kena halau istilahnya daripada rumah. Bukan sebab tak bayar sewa, insya-Allah bapa Ustazah bayar sewa, tapi sebab anak orang tu nak duduk sebagainya. Kita mencari-cari rumah. Ya Allah Tuhan, sakit Ustazah tengok mak ayah Ustazah macam tu, sakit. Dan Ustazah tak berapa nampak sangat sejak Ustazah duduk asrama tingkatan 1. Bahkan Ustazah tahu kesakitan itu lebih lagi. Tapi dalam diri Ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak apa, orang buat macam-macam mana pun, satu hari nanti mak aku akan ada rumah. Satu hari nanti mak bapak aku akan ada rumah. Tu sahabat-sahabat yang menguatkan Ustazah. Macam mimpi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul-betul mimpi. Hatta sampai sekarang, kalau Ustazah masuk dalam rumah mak bapak yang Ustazah buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, memang mimpi. Hanya impian. Aku nak juga buat, aku nak berbakti pada mak ayah aku. Bukan rumah yang bawa ke syurga, tapi kita tengok betapa peritnya, betapa sakitnya mereka membesarkan kita. Tak tahu nak cakap lah sahabat. Tak tahulah pandangan anda macam mana. Sampai apa Ustaz? Sampai kurus ikat perut. Sampai kurus ikat perut. Allah suamiku. Masya Allah. Sampai kurus ikat perut. Tapi macam tak pernah kurus je. Sekian dia maklum. Macam tak pernah kurus je. Ini kalau baca komen orang mesti syok ni bang. Masya Allah. Sebab baru muncul. Ayo. Baru muncul. Komen. Tak, bukan. Komen tak muncul lagi Ustaz. Tapi minta maaf ya sahabat-sahabat. Okey, kita habiskanlah sikit. Allah ya Karim. InsyaAllah Allah tak bagi Ustaz sedih. Sebab bila kami bercerita pasal buat rumah tu sahabat, memanglah Masya Allah, nak bagi seorang suami nak membantu isterinya tercapai cita-cita. Memang ikat perut sungguh-sungguh. Memang tak tahu nak cakap lah. Tapi orang nampak setelah siap. Macam itulah sahabat-sahabat. Tapi saya percaya di dalam setiap kesukaran itu Allah sedang menyiapkan kesenangan. Dan Masya Allah tabarakallah, bukan sedikit cabaran dugaan. Tapi bila kita kekal dengan impian yang kita buru cita-citakan sungguh-sungguh, minta berpaut dengan Allah sungguh-sungguh, terus buat apa yang Allah suka, Masya Allah sahabat-sahabat, nikmatnya itu luar biasa. Okay? Percayalah, tidak selamanya ombak bergelombang. Ada kalanya sekadar berkeluh. Tidak berterusan panas mentari menyengat. Ada kalanya sekadar memberi hangat. Percayalah, akan selalu ada pelangi yang indah selepas badai menerjah. Bila masa pula Ustazah Zai menulis ni?
Ustaz Azwan ni suka gelakkan Ustazah. Jadi dia pelik bila masa menulis. Bicara santai Ustazah Zain ni sahabat, memang saya tulis dengan jiwa saya, dengan hati saya. Selamat berjuang mengharungi hidup yang penuh dengan kefanaan. Fana itu maksudnya binasa. Yakinlah kita pasti mampu menempuhi semua dugaan. Jangan mudah mengalah meskipun keadaan tidak memihak kepada kita. Saya ulang, jangan mudah mengalah meskipun kehidupan tidak memihak. Setuju. Ustazah Zain ni dia tuliskan Ustaz, yakinlah kita pasti mampu menempuh semua dugaan. Jangan mudah mengalah meskipun keadaan tidak memihak kepada kita. Meskipun orang di sekeliling tidak menyokong kita. Meskipun kita sudah benar-benar berada pada tahap yang tidak berdaya, yakinlah kita mampu memberikan kekuatan kepada diri sendiri. Takbir Ustaz. Allahu Akbar. Semangat. Berapa banyak meskipun dah? Meskipun, okey. Disebabkan dah habis bahagian 1, jom kita dengar Ustaz komen. Ustaz, macam mana Ustaz tengok kalau kita tak nak berputus asa? Apa nasihat Ustaz? Janganlah sengih macam P. Ramlee Ustaz. Jangan ada sikap putus asa. Berjuanglah sehingga ketitisan darah yang terakhir. Dah berdarah ke? Walaupun 2 hari lagi tak dapat tiket, masih berjuang. Tiba pergi dekat umrah. Akhirnya orang tenang pasti menang. Tu dia. Jangan risau. Okay, bagi dialog P. Ramlee sikit Ustaz. P. Ramlee apa? Begitulah sahabat. Utang baju Melayu aku mana bang? Ulang balik. Utang baju Melayu aku mana bang? Itu je lah yang dihafalnya kan. Nasib baik ini bukan pah, ini nah. Okay. Ini nah, muzayyanah, bukan pah. Cari butang baju Melayu, nah tak cari. Muzayyapah. Kau hasam. Kena kau hasam dengan Ustazah. Allah ya karim sahabat-sahabat. Apa sahaja dalam hidup pasti ada cabaran, dugaan. Tapi kita yakin orang yang banyak menangis di sini, orang yang banyak sakit, perit, susah di sini, Allah janjikan syurga tempat kita bergembira. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, di mana di sana. Jadi selagi kita belum mati, teruskan sabar sampai mati. Bak kata Ustaz Azwan, orang yang tenang pasti menang. Ya, semangat. Masya Allah, disebabkan muka saya dah gelap-gelap. Azina Ahmad kata, terbaik Ustaz Azwan, tenang pasti menang. Oh, penghantar bunga, penghantar love, penghantar star, semua ada. Tapi komen panjang-panjang tak ada. Okey, Ustazah nak kena... Adanya apa tu? Facebook suruh bagi star banyak-banyak. Itu sahabat-sahabat Ustazah akan stop dulu. Nanti pukul 9.30 Ustazah akan live dari Darul Fawaz Kertih. Moga-moga tak ada halangan lain, insya-Allah. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah teruskan perjalanan. Setengah jam lagi nak sampai ke Kertih. Teman Ustaz Azwan sembang pula. Saya bahagia kerana Fasabrun Jamil, kita telah menamatkan bahagian 1. Tahniah sahabat-sahabat, tahniah semua. Tepukan paling gemuruh untuk diri sendiri. Kita berpisah sementara. Doakan Ustazah di Kertih semuanya baik-baik saja. InsyaAllah akan singgah di satu tempat di Raub, ada kerja. Nanti Ustazah share kat Facebook. Okey, sayang-sayang sekalian, saya sayang anda semua kerana Allah. Ambillah manfaat mana-mana yang baik. Mudah-mudahan kita bertemu di dalam jannah apabila kita pulang ke kampung akhirat kelak. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentiasa